Sekarang, kembali kepada satu kisah yang telah menggemparkan negeri asal saya, Arizona, di mana polis telah mengeluarkan 2 nota tebusan dengan harapan dapat mendapatkan petunjuk kepada hos televisyen Amerika Syarikat, Savannah Guthrie. Nota pertama itu dianggap sebagai boleh dipercayai, menuntut berjuta-juta dolar dalam bentuk Bitcoin. Satu lagi mendakwa bahawa Nancy Guthrie telah meninggal dunia sejurus selepas dia diculik dari rumahnya berhampiran Tucson 6 bulan yang lalu. Pejabat syarif di kawasan itu dan daerah tersebut mengatakan bahawa mereka tidak dapat mengesahkan kematiannya. Siasatan masih berjalan, tetapi untuk mendapatkan maklumat terkini tentang perkara ini dan memandangkan perkembangan terbaru ini, kita ada hos dan wartawan kita, Natasha Kurcik, di studio bersama kita. Natasha, jika boleh terangkan kepada kami, apa sebenarnya kandungan nota tebusan ini, apa yang didedahkan dan kenapa ia dikeluarkan sekarang? Jelas sekali, ini adalah kisah yang sangat menyayat hati. Sedikit latar belakang di sini. Savannah Guthrie, kita tahu, dia adalah seorang host TV Amerika yang terkenal. Ibunya berumur 84 tahun ketika dia diculik pada 31 Januari dari rumahnya. Dia sebenarnya tidak muncul untuk menghadiri perkhidmatan gereja secara maya pada pagi keesokan harinya, dan keluarganya mula sadar bahwa ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi sehingga kini, 6 bulan kemudian, hampir tiada maklumat, tiada petunjuk tentang siapa yang sebenarnya melakukan perkara ini. Betul, tiada sebarang penemuan baru. Sebuah video seorang individu bersenjata bertopeng yang direkam oleh kamera betul-betul di luar rumah kami. Mereka jumpa sarung tangan berdekatan. Tiada DNA pada sarung tangan itu yang dapat mereka kenal pasti. Jadi pada ketika ini, situasinya telah menjadi, boleh dikatakan, agak terdesak. Polis telah mengeluarkan 2 nota tebusan ini dengan harapan ada seseorang yang dapat mengenal pasti gaya penulisan tersebut dan seterusnya memberi mereka petunjuk tentang siapa yang mungkin telah melakukan penculikan ini. Jadi mari kita lihat yang pertama. Yang maksud saya, nota tebusan yang Anda sebutkan itu. Pada dasarnya, sangat mudah difahami. Pada dasarnya, menuntut uang tebusan, sangat profesional. 4 juta dolar dalam bentuk Bitcoin dalam beberapa hari. Kemudian meningkat kepada 6 juta dolar USD yang perlu dibayar sebelum jam 5 petang pada hari Isnin. Ini dikeluarkan 2 hari selepas dia diculik. Pada dasarnya, seperti yang Anda boleh lihat di penghujungnya, dia ada jam tangan pintar putih di lantai hujung katilnya. Dan lampu limpah putih di halaman belakang telah dirosakkan. Itu saya rasa adalah bukti yang ditulis oleh individu tersebut untuk coba membuktikan bahwa nota tebusan itu boleh dipercayai. Dan jadi, ia dianggap boleh dipercayai oleh pihak polis. Sebab itulah mereka, Anda tahu, mengeluarkan ini. Sekali lagi, ia sangat formal dan terus terang jika Anda membacanya. Tetapi nota kedua sebenarnya yang paling menonjol di sini. Nota kedua itu sangat berbeza. Mari kita lihat, mari kita paparkan sekarang jika boleh, kepada seorang individu yang jelas-jelas sangat kecewa dengan apa yang berlaku. Mari kita lihat nota kedua semua jika kita boleh paparkan. Lihat perkataan betul. penculik. Jadi pada dasarnya, penculik ini, jika ia orang yang sama, sekali lagi, kita tidak tahu, ia belum dianggap boleh dipercayai. Dia kata, kamu tahu, kami tak sedar betapa sakitnya dia. Kami minta maaf. Kami tak benar-benar faham betapa seriusnya keadaan fisikal dia. Kami tidak pernah berniat untuk mencederakan dia. Dia meninggal tidak lama selepas dia diculik. Kami percaya ia berkaitan dengan masalah jantung. Kami telah kebumikan dia di kawasan semula jadi. Dan sebenarnya Anda tidak boleh melakukan apa-apa untuk mengubah keputusannya. Kami benar-benar minta maaf. Jadi jelas sekali, cara penyampaiannya sangat berbeza di sini. Orang ini kedengaran sangat emosional. Dan persoalannya, sama ada ia boleh dipercayai atau tidak. Dan sama ada seseorang akan dapat dikenal pasti untuk dapat, untuk mengenal pasti ini. Tulisan tangan di sel itu untuk memberi petunjuk tentang siapa yang sebenarnya boleh melakukan jenayah ini. Jadi, pada ketika ini, apa yang kita tahu? Maksud saya, ini. Pertama sekali, gambar-gambar penyerang bertopeng yang masuk ke sini. Ini memang menakutkan. Jelas sekali, ini jelas ada unsur jenayah. Ini bukan kali pertama yang Anda tahu. Penyiasat mendedahkan tulisan suspek sendiri untuk cuba mengenal pasti mereka dalam kes-kes seperti ini. Jadi, Anda tahu, adakah pendekatan ini pernah berjaya sebelum ini? Adakah ia benar-benar berkesan? Sebenarnya ia pernah berjaya. Jadi, kes yang paling terkenal sebenarnya melibatkan Ted Kaczynski. Dia dikenali sebagai Unabomber. Ini berlaku pada tahun 90-an. Dia adalah seorang pengganas domestik yang menjalankan beberapa siri kampanye pengeboman melalui pos di seluruh negara. Dia membunuh 3 orang dalam kampanye itu dan dia digelar Unabomber kerana dia menyasarkan universiti dan juga syarikat penerbangan. Jadi nama Unabomber itu merujuk kepada pengebom universiti dan syarikat penerbangan. Sekarang dia pada dasarnya menerbitkan satu manifesto dan pada tahun 90-an pihak polis berkata mereka akan menerbitkannya dalam sebuah akhbar. Diharapkan seseorang akan dapat mengenal pasti gaya penulisan tersebut dan abang yang sebenarnya berjaya mengenal pasti dia dan begitulah cara mereka menangkapnya. Tetapi dengan kemunculan ChatGPT hari ini, sukar untuk mengetahui sama ada surat-surat ini benar-benar ditulis dengan tangan. Ia mungkin sahaja merupakan satu lagi mesej yang dijana oleh AI dalam nota tebusan ini. Jadi, ia pasti akan menjadi menarik untuk melihat sama ada terdapat sebarang maklum balas sebenar terhadap penerbitan nota-nota ini. Saya turut bersimpati dengan keluarga ini. Jelas sekali, ini adalah situasi yang sukar. Natasha, terima kasih kerana membawakan perkembangan terkini itu.